Assalamualaikum murid-murid. Dah selamat pagi. Apa khabar? Bertemu kita sekali lagi pada hari ini. Baik, hari ini hari Jumaat 2 hari bulan Julai 2021. Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat-sihat, ya. Baiklah. Seperti biasa, kita akan meneruskan pelajaran kita hari ini dengan subjek bahasa Melayu. Baik, sebelum kita belajar, cikgu nak semua orang keluarkan buku aktiviti Sukses A Bahasa Melayu tahun 4. Okey, cikgu bagi masa untuk awak keluarkan. Okey, baik. Sekarang, okay, semua dah keluarkan? Okey. Kalau dah keluarkan, tengok pada muka surat 32. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah Demi Tanah Airku, unit 14. Baik. Semua dah sedia? Okey, baik. Bagus. Baik. Sebut ya, demi tanah airku. Okey. Apa dia tanah airku tu? Okey, tanah airku ialah negara kita, iaitu negara kita bila kita dilahirkan dan kita dibesarkan di negara kita. Apa nama negara kita? Ya, sudah semestinya Malaysia kan? Baik. Baiklah murid-murid, bagi meneruskan lagi PDPR kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca ya grafik yang ada dalam buku awak pada muka surat 32. Baik. Tajuknya ialah cara menghormati lagu kebangsaan. Baik. Cikgu akan suruh Zari Ifan untuk bacakan ya. Baik, semua murid tolong dengar ya. Okey, dipersilakan Zari. Perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimulakan. Dilarang berbual-bual semasa lagu kebangsaan dimainkan. Tak perlu menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh bersemangat. Tak perlu memandang tiara Malaysia semasa menyanyikan lagu kebangsaan. Okey, baik. Murid-murid, sebutan tadi awak sudah mendengar kan macam mana Zari Ifan membacakan cara menghormati lagu kebangsaan. Cikgu rasa awak dulu tentu puas mendengar kan. Baik, apa kata kita jemput Nurul Ain Akilah ya untuk membacakan cara menghormati lagu kebangsaan. Baik, cikgu persilakan Nurul Ain. Cara menghormati lagu kebangsaan. Kita perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimainkan. Kita dilarang berbual-bual semasa lagu kebangsaan dimainkan. Kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh bersemangat. Kita perlu memandang bendera Malaysia semasa menyanyikan lagu kebangsaan. Baiklah, terima kasih pada Nurul Ain. Cara menghormati lagu Terima kasih pada Nurul Ain dan Zari Ifan kerana sudi membacakan cara menghormati lagu kebangsaan. Baiklah murid-murid. Okey. Cikgu nak dah dua orang kawan awak dah bacakan. Sekarang tugas awak ialah awak gariskan perkataan ya yang cikgu akan sebut ya supaya awak akan ingat bagaimanakah cara kita nak menghormati lagu kebangsaan kita. Okey. Yang pertama, kita perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimainkan. Okey, cikgu nak semua orang garis perkataan berdiri tegak. Maksud berdiri tegak ialah berdiri tegak ya tanpa bengkok dan tangan mesti di mana? Di sisi ya. Baik, itu ialah maksud berdiri tegak. Okey, gariskan dengan pensel warna merah perkataan berdiri tegak. Yang kedua, okey, dah dapat yang pertama. Yang kedua, kita dilarang berbual-bual semasa lagu kebangsaan dimainkan. Okey, perkataan yang kedua, awak gariskan dengan pensel warna merah. Dilarang berbual-bual. Baik, dapat semua? Okey, dilarang berbual-bual. Yang ketiga, kita perlu menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh bersemangat. Gariskan perkataan menyanyikan. Menyanyikan. Dan perkataan yang kedua, bersemangat. Okey, apa itu bersemangat? Dengan penuh rasa bangga. Ya, bersemangat tu bangga. Kita kena rasa bangga dengan lagu kebangsaan negara kita. Sebab lagu negara kita ni hanya ada di negara kita sahaja. Ya. Baik. Yang keempat,
kita perlu memandang bendera Malaysia semasa menyanyikan lagu kebangsaan. Baik, gariskan perkataan memandang bendera Malaysia. Baik, dapat semua? Gariskan dengan pensel warna merah. Memandang bendera Malaysia. Okey dah? Okey, baik. Bagus. Okey. Siapa boleh ulang semula? Apa perkataan Encik Usul gariskan tadi? Okey, perkataan pertama ialah berdiri tegak, berbual-bual, dilarang berbual-bual, menyanyikan lagu, bersemangat. Yang keempat, memandang bendera Malaysia. Baiklah, selesai sudah kita belajar cara menghormati lagu kebangsaan. Baik, murid-murid, apa kata kita dengar di sebelah tu ada lagu Negaraku kan? Apa kata kita dengar lagu Negaraku bersama-sama? Baiklah. Baiklah murid-murid, awak nak dengar tak kawan awak menyanyikan lagu Negaraku? Baiklah, kalau nak dengar, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Negaraku kita. Baik, sebelum tu cikgu minta semua murid dengan cikgu sekali berdiri tegak sebagai menandakan kita menghormati lagu kebangsaan negara kita. Baik, semua berdiri tegak. Baik, dengar ya murid-murid, dengar betul-betul. Kalau siapa nak ikut, boleh ikut. 1, 2, mula. Tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Okey, baiklah. Semua murid boleh duduk. Okey, ambil masa bertenang. Okey. Tarik nafas. Lepas. Okey. Tarik nafas lagi sekali. Lepas. Dan tarik nafas yang ketiga. Lepas. Okey, baik. Semua dah bertenang ya. Okey, baik. Awak dah dengar tadi kawan awak, 2 orang kawan awak membaca cara menghormati lagu kebangsaan. Dan yang sebentar tadi awak dengar kawan awak menyanyikan lagu Negaraku. Baik, sedap tak suara dia? Suara dia sangat romantik kan? Sangat merdu. Baiklah, terima kasih pada kawan awak Hazwani. Baiklah. Murid-murid sekalian, kita tengok pada maksud lagu Negaraku tu. Okey, baris pertama dia sebut bait dah. Bait pertama, Negaraku, iaitu negara kita. Tanah tumpahnya darahku. Apa maksudnya tanah tumpah darahku? Tanah tumpahnya darahku di mana tempat kita dilahirkan, ya. Bumi kita dilahirkan. Rakyat hidup. Rakyat yang kita lah. Kita bersatu dan maju. Kita berdoa agar rakyat di negara kita dapat hidup bersatu dan maju, ya. Maju maksudnya kita berjaya lah. Yang baik yang kelima, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Baik ini menerangkan bahawa kita berdoa kepada Allah, semoga pada Tuhan, moga Allah kurniakan kebahagiaan, rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Baik yang ketujuh, raja kita. Okey, negara kita adalah negara bersistem raja, perlembagaan kita ada raja. Raja kita selamat bertakhta, selamat mentadbir, ya. Dan kita minta doa lagi pada Allah, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Jadi kita minta Allah supaya merahmat pada rakyat negara kita. Raja kita, dia ulang lagi sekali, selamat bertakhta. Raja kita selamat memerintah.
Okey. Baik, itulah antara bait-bait ataupun baris-baris yang terdapat pada lagu Negaraku. Okey, kita sebut sekarang ialah lagu Jalur Gemilang ya. Lagu Negaraku namanya Jalur Gemilang. Baik. Murid-murid, sudah kita selesaikan dua bahagian. Sekarang kita tengok pada bahagian yang di bawah itu, persoalan. Okey, di bawah tu dalam petak yang di tengah tu dia kata cara dan sebab menghormati lagu Negaraku. Dia bagi bagaimana cara kita nak hormat dan cara kita nak menghormati lagu kita dan kenapa kita kena hormat pada lagu Negaraku. Okey. Yang pertama, dia bagi cara. Okey, dia kosongkan tempat. Ya, lepas nombor satu tu, dia bagi tegak. Agak-agak awak apa jawapan dia sebelum kataan tegak? Okey, siapa tahu? Awak rujuk pada tadi yang Zarif dengan Nurul Ain dah baca tadi kan? Apa dia? Apa tegak? Berdiri. Pandai. Berdiri tegak. Okey, awak tulis kataan berdiri tegak. Okey, nombor satu. Berdiri tegak. Okey, baik. Dah dapat? Okey, nombor dua. Tempat kosong dengan penuh semangat. Apa dia yang penuh bersemangat tu? Siapa tahu? Okey, ya. Ayat ketiga, iaitu menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat. Okey, kalau kata tak muat kataan kebangsaan, tulis kataan menyanyikan lagu. Menyanyikan dengan penuh semangat. Dapat? Baik. Jawapan ketiga, cara yang ketiga. Memandang. Apa benda yang memandang tu? Memandang apa murid-murid? Semasa menyanyikan lagu Negaraku, kita kena memandang kepada apa? Kepada bendera Malaysia ataupun kita sebut bendera Jalur Gemilang. Okey? Baik, jadi tulis kataan memandang bendera ya, bendera Malaysia. Baik, selesai sudah cara. Sekarang kita beralih pada sebab. Sebab apa kita kena hormat pada lagu kebangsaan kita, murid-murid? Okey, siapa tahu? Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita rasa seronok tak duduk kat negara kita? Kita rasa negara kita aman, tidak ada pergaduhan, tidak ada pemusuhan, kekacauan dan sebagainya. Cuma baru-baru ni kita dilanda dengan satu wabak, iaitu wabak pandemik COVID-19. Jadi bukan negara kita saja, satu dunia. Okey, jadi sebagai rakyat Malaysia, kita kena buat apa? Kita kena mensyukuri, mensyukuri keamanan negara kita. Negara kita tak ada peperangan, tak ada pergaduhan. Jadi nombor 4, awak tulis perkataan mensyukuri. Macam mana eja mensyukuri? M-E-N, S-Y-U-K-U-R-I, mensyukuri keamanan negara. Okey, baik, cik ulang. Mensyukuri, M-E-N, S-Y-U-K-U-R-I, mensyukuri keamanan, K-E-A-M-A-N-A-N, keamanan negara. Okey, baik. Yang kelima, kenapa kita kena menghormati lagu kebangsaan negara kita? Sebab kita mesti ada rasa apa? Rasa sayang kan? Rasa cinta. Cintakan negara kita. Cinta ataupun sayang kita sebut sikap patriotik. Okey, yang kelima, menunjukkan sikap patriotik. Okey, menunjukkan M-E-N-U-N, nun, J-U-K-K-A-N kan, menunjukkan sikap, S-I-K-A-P, sikap patriotik, P-A-T-R-I-O-T-I-K, patriotik ataupun cinta negara. Okey ya. Baik, yang kelima. Yang keenam, kenapa kita nak hormat pada lagu kebangsaan kita? Okey, kita nak tunjukkan kata kita sayang negara kita kan, kita setia pada negara kita. Okey, yang keenam, menunjukkan kesetiaan kepada negara. Okey, macam ni eja perkataan menunjukkan macam tadi macam nombor 5 tadi, menunjukkan M-E-N-U-N, nun, J-U-K-K-A-N kan, menunjukkan kesetiaan, K-E-S-E-T-I-A-A-N, kesetiaan kepada, K-E-P-A-D-A, kepada negara. Okey, baik. Selesai dah 1 hingga 6 pada
jawapan yang kita tulis tadi. Okey, iaitu cara dan sebab kita menghormati lagu kebangsaan. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan bergerak kepada tugasan kita yang kedua. Okey, pada buku yang sama, awak lihat pada muka surat 33, iaitu kemahiran menulis. Yang tadi kita banyak menekankan pada kemahiran membaca, sekarang kemahiran menulis. Okey, awak lihat pada muka surat 33, iaitu satu penerangan tentang petikan ya. Baik, sekarang bagi memulakan sesi PDPR kita yang kedua ini, cikgu jemput kawan awak Hazwani untuk membacakan petikan. Awak dengar bersama-sama dengan cikgu ya. Yang pertama, Farah N binti Abdul Hadi dilahirkan pada 3 Mei 1994. Yang kedua, beliau berasal dari Subang Jaya, Selangor. Yang ketiga, beliau memulakan karier dalam sukan gimnastik sejak berusia 3 tahun. Yang keempat, pelibatan sulung beliau adalah di Sukan Olimpik 2010 di New Delhi apabila Malaysia memperoleh tempat keempat bagi acara berpasukan. Yang kelima, beliau memasuki pertandingan di Sukan Asia Tenggara pada tahun 2015 dan memperoleh pingat emas dalam acara berpasukan. Yang keenam, pada tahun 2016, beliau memperoleh pingat perak di kejohanan gimnastik Piala Dunia di Slovenia. Yang ketujuh, pada tahun 2017, beliau memperoleh pingat emas dalam acara berpasukan dan latihan tingkat dalam Sukan Asia Tenggara 2017. Yang ke-8, pada tahun 2019, beliau menyumbang pingat emas, pingat perak dan pingat gangsa dalam acara yang disertainya di Piala Antarabangsa Ukraine 2019. Yang ke-9, prinsip hidupnya ialah beliau percaya kepada diri sendiri. Prestasi beliau yang cemerlang ini ialah hasil daripada latihan, semangat dan sokongan jurulatih serta sahabatnya sehingga beliau dinobatkan sebagai Ratu Gimnastik Malaysia dalam usia yang muda. Baiklah murid-murid, terima kasih kepada kawan awak Hazwani kerana sudi membaca penerangan tentang siapa? Tentang Ratu Gimnastik ya. Biasa tengok tak dia gimnastik dalam TV ya? Yang dia bentuk badan dia sangat lembut bila dia membentuk sesuatu tindakan ataupun aktiviti. Okey, baik. Nama Ratu Gimnastik ni ialah Farah N ya, iaitu seorang budak perempuan. Baiklah. Baik, dalam petikan tadi ada beberapa perkataan yang dihitamkan, digelapkan. Perkataan pertama ialah career. Apa dia career? Career ialah kerjaya ataupun kerja ataupun profession ya. Kerja ya, kerjaya. Yang kedua, perkataan prestasi. Apa dia prestasi? Prestasi ialah pencapaian ya, sejauh mana dia dapat membawa diri dia, pencapaian dia. Dan yang ketiga, dinobatkan. Dinobatkan maksudnya dijadikan, ditabalkan. Okey. Maksud perkataan tu ada di bahagian bawah petikan tu. Awak boleh lihat nanti selepas selesai kita belajar nanti ya. Okey, baik. Cikgu nak tanya awak, ada lagi tak perkataan yang awak tak faham? Okey. Contohnya pingat emas. Dia kata dapat pingat emas, pingat perak dan pingat gangsa. Okey. Awak biasa kan dapat pingat kan di sekolah kan, bila kita ada sukan kat sekolah. Tempat pertama dapat pingat emas, tempat kedua pingat perak dan tempat ketiga pingat gangsa. Jadi pingat yang kita nak buru ialah pingat, yang kita nak ialah pingat emas, sebab tu adalah nombor 1. Okey. Dan Farah N ni juga adalah seorang budak perempuan ya, yang sangat aktif dalam bidang gimnastik sejak berusia 3 tahun. Bayangkan 3 tahun, kecil sangat-sangat ya. Belum pergi sekolah tadika ataupun prasekolah lagi 3 tahun. Dia dah mulakan kerja dia sebagai dalam sukan gimnastik. Okey, baik. Baiklah murid-murid, kita lihat pula pada persoalan yang diberi di bawah tu. Okey, awak jangan risau, cikgu akan bantu awak bersama-sama untuk menulis jawapan. Okey. Soalan yang pertama. Siapakah
Ratu Gimnastik Negara. Ratu ialah perempuan ya. Siapakah Ratu Gimnastik Negara? Okey. Di mana jawapan dia? Okey, jawapan dia ada pada baris yang paling atas sekali, iaitu Farah N ya. Jawapan awak mesti tertulis macam ni. Ratu Gimnastik Negara ialah Farah N. Cikgu ulang semula. Ratu Gimnastik Negara ialah Farah N. Okey ya, itu nombor 1. Baik, nombor 2. Sejak bilakah beliau memulakan kerjaya dalam sukan gimnastik? Apa dia kerjaya murid-murid? Kerjaya ialah kerja, kejaya ataupun profession. Sejak bila? Tadi kan kita kata sebelum dia masuk tadika lagi. Agak-agak bila? Sejak dia berusia? Ya, sejak dia berusia 3 tahun. Pandai awak. Okey, baik. Jadi jawapannya awak mesti mula macam ni. Beliau memulakan kerjaya dalam sukan gimnastik sejak berusia 3 tahun. Okey, awak ambil dalam ayat soalan tu kan. Kataan beliau. Beliau memulakan kerjaya dalam sukan gimnastik sejak, tambah kataan sejak berusia 3 tahun. Okey, itu jawapan yang kedua. Boleh tak murid-murid? Okey, juga awak boleh salin lah. Okey, baik. Kalau awak tak dapat, awak boleh ulang audio video ini berkali-kali pun boleh ya. Baik. Soalan yang ketiga. Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh beliau dalam usia yang muda? Maksud muda maksudnya belum pun umur dia meningkat 20 tahun ke kan. Usia dia masih muda. Maksudnya usianya belasan tahun itu adalah usia muda ya. Okey. Jadi kita rumuskan sekali semua apa yang kita belajar tadi. Okey, cikgu bantu awak ya. Kejayaan, ambil balik kejayaan. Kejayaan yang telah dicapai oleh beliau dalam usia yang muda. Cikgu ambil balik soalan tu. Kejayaan yang telah dicapai oleh beliau dalam usia yang muda. Okey, tambah kata sendiri. Ialah beliau memperoleh pingat emas. Okey, cikgu ulang. Ialah beliau memperoleh pingat emas dalam beberapa acara sukan. Dalam beberapa acara sukan dan kejohanan gimnastik. Cikgu ulang. Tadi sampai perkataan muda kan. Ialah beliau memperoleh pingat emas dalam beberapa acara sukan dan kejohanan gimnastik. Okey. Baik, boleh dapat tak ayat nombor 3? Okey. Nombor 4. Mengapakah latihan keras dan bimbingan jurulatih penting kepada beliau? Apa maksud latihan keras tu? Latihan keras maksudnya dia kena buat latihan yang secara aktif ya, secara giat. Dan bimbingan jurulatih penting kepada beliau. Okey, ambil balik ayat soalan. Latihan keras dan bimbingan jurulatih penting kepada beliau. Okey, siapa perkataan beliau? Okey. Dan sambung. Kerana, bubuh perkataan kerana usaha yang berterusan. Kerana usaha yang berterusan akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang. Cikgu ulang sekali. Awak ambil perkataan latihan keras tadi ya. Sampai pada beliau. Kerana usaha yang berterusan akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang. Macam awak lah. Awak nak kejayaan cemerlang, awak kena belajar. Belajar luar biasa. Bukan belajar biasa-biasa. Belajar smart ya. Belajar dengan tekun ya. Belajar dengan betul. Okey, baik. Nombor 5. Di manakah tempat yang sesuai untuk kamu melibatkan diri dalam sukan gimnastik? Dia tanya awak, pendapat awak. Kalau awak lah kan nak libatkan diri dalam sukan gimnastik ni, kat tempat mana awak patut pergi? Okey, baik. Cikgu bantu. Okey, awak jawab. Ambil pada soalan. Tempat yang sesuai. Okey, soalan tadi untuk kamu ke awak ganti untuk saya? Tempat yang sesuai untuk saya. Sambung balik. Melibatkan diri
dalam sukan gimnastik. Okey, cikgu ulang. Tempat yang sesuai untuk saya melibatkan diri dalam sukan gimnastik. Di mana? Ialah di pusat gimnastik atau di sekolah. Di sekolah kita juga ada peralatan, ya, peralatan gimnastik yang awak pun dah belajar dah kan dengan cikgu-cikgu pendidikan jasmani. Itu kemahiran asas gimnastik, ya, macam awak melompat atas tombol, ya, dan sebagainya. Baik, cikgu ulang lagi sekali. Tempat yang sesuai untuk saya melibatkan diri dalam sukan gimnastik ialah di pusat. Di pusat tu adalah kata sendi, ya, kita buat perkataan adalah, ya, perkataan adalah di pusat gimnastik atau di sekolah. Cikgu ulang. Tempat yang sesuai untuk saya melibatkan diri dalam sukan gimnastik adalah di pusat gimnastik atau di sekolah. Okey, itu jawapan bagi persoalan yang kelima. Okey, baik murid-murid. Okey, kalau kata awak tak dapat dari tadi, ya, muka surat 32, 33, awak boleh ulang video audio ni, ya, berkali-kali supaya awak dapat apa yang awak nak tulis. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada muka surat 34. Sebab awak ada masa 2 jam, ya, untuk membuat latihan ni. Okey, tengok pada muka surat 34 ini hanya isi tempat kosong saja. Jawapan dah ada, ya. Okey. Tata bahasa iaitu lengkapkan petikan di bawah dengan kata ganda yang sesuai. Okey, apa dia kata ganda tu murid-murid? Kata ganda ialah perkataan yang diulang sebanyak 2 kali, ya. Contohnya kata ganda ni dia ada, contohnya perkataan apa? Perkataan macam pen, cikgu pegang pen kan? Pen ataupun buku. Awak pegang buku kan? Buku. Okey, dan kata ganda ini dia ada 3 kategori. Kata ganda nama, kata ganda adjektif ataupun kata ganda kerja. Kita tengok gambar tu. Ada 3 orang murid, mereka nak pergi ke mana tu? Kita baca saja, kita tahu mereka nak pergi ke mana. Okey, baik. Tengok dalam petak tu, kataan apa? Bas. Okey, bas ini ialah kata apa? Betul kata ganda penuh, tapi dia dikategori sebagai kata nama. Okey, awak tulis tepi perkataan bas tu KN ataupun kata nama K huruf besar, N huruf besar. Kata nama tu di tepi dia dengan pensel, ya. Okey, perkataan yang kedua di bawah dia buku. Buku macam buku awak pegang sekarang ni, buku adalah contoh kata nama. Yang ketiga tulis perkataan KN tepi dia. Bangunan. Contoh bangunan ialah kata nama, juga tulis KN tepi dia. Meja. Juga kata nama benda, ya. Kubah. Kata nama juga KN. Masing-masing ialah kata bilangan, ya. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh, ya. Jalan-jalan. Berjalan-jalan. Jalan-jalan ialah contoh kata kerja. Kata nama, kata kerja. Besar. Ini ialah kata adjektif, ya. Murah juga kata adjektif. Yang ke-10, laju, kata adjektif. Awal, kata adjektif. Piring adalah kata nama. Okey. Semua ini adalah termasuk dalam kata ganda penuh. Baik. Cikgu nak awak cuba jawab soalan ini. Okey, cikgu akan bagi jawapan. Cikgu nak awak buat sendiri, ya, kelas. Sebab jawapan dah ada. Awak buat sendiri. Petang nanti cikgu akan bagi jawapan kepada apa yang awak tulis dalam buku ni. Boleh tak? Cuba nak. Sebab dua muka surat cikgu dah bimbing awak. Sekarang cikgu nak awak cuba fikirkan sendiri, cuba jawab, dan cikgu akan bagi jawapan pada petang nanti. Boleh tak? Cikgu harap awak cuba usaha nak. Kita kena belajar juga. Kita tak boleh harap kat cikgu saja. Okey, boleh, ya? Okey, baik. Kalau macam tu, kita sudahi dengan PDPR kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekian, terima kasih.